TV KPM. Baju. Bang, mari bang. Tengok baju bang. Ini baju kanak-kanak ni baru sampai semua ni, limited edition ni. Sekarang ni saya tengah susun. Ini baju yang paling mahal bang. Ya Allah. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azhar. Cikgu. Ya Allah, cikgu apa khabar cikgu? Baik. Awak buat apa kat sini? Saya tolong mak saya berniaga cikgu. Oh, bagus ni awak ni. Alhamdulillah. Tapi macam mana perniagaan awak sekarang ni? Itulah cikgu. Saya sekarang ni nak kata memberansangkan sangat pun tak juga cikgu. Ramai tak belilah cikgu. Oh, macam tu awak kena bantu mak awak ni. Itulah, saya tengah pening cikgu. Macam mana cara saya nak buat cikgu untuk bantu perniagaan mak saya? Kebetulan awak tingkatan 4 tahun ni kan? Betul cikgu. Jadi awak saya cadangkan cuba masuk kelas perniagaan di sekolah. Sebab di situ awak akan diajar secara teorinya bagaimana perniagaan ni boleh dijalankan supaya lebih menguntungkan pada masa akan datang. Oh, jadi dengan pembelajaran tu saya boleh bantu perniagaan mak saya cikgu? InsyaAllah boleh tu. Saya rasa boleh. Kalau awak nak tahu dengan lebih lanjut, apa kata? Kebetulan saya nak ke kelas tambahan. Jom ikut saya. Jom cikgu. Saya nak ikut cikgu lah. Jom. Saya ni cikgu. Simpan dulu. Okey, jom. Okey. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Mendengar Atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, untuk hari ini kita nak sambung pembelajaran kita berkenaan dengan mata pelajaran untuk menengah atas ini. Saya fahamkan tingkatan 4 kita akan belajar untuk mata pelajaran perniagaan, tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Tak lengkap kalau kita nak belajar tapi tidak ada guru. Dan sekarang ini kita bersama dengan Cikgu Hamzi yang handsome dan juga kacak. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Zahar yang kacak serta handsome juga. Terima kasih. Alhamdulillah, nasib baik cikgu puji saya balik tadi. Cikgu sihat cikgu ya? Alhamdulillah saya sihat Zahar. Baik, cikgu, saya yakin dan percaya semua orang dah tak sabar untuk nak memulakan perniagaan. Bila sebut pasal perniagaan ni bukan sekadar mata pelajaran sahaja, tapi saya yakin dan percaya semua orang ada keinginan untuk bergelar sebagai seorang usahawan. Betul tu Azhar. Jadi mungkin melalui pembelajaran dari mata pelajaran ini, saya rasa banyak teori yang akan dikongsikan yang boleh diaplikasikan di dunia luar nanti. Tapi untuk pembelajaran hari ini, saya bukan berseorangan lah. Baik cikgu. Saya akan bawa murid-murid saya. Wah. Dari Port Dickson saya bawa. Dari Port Dickson cikgu. Datang ke Didik TV KPM. Kita persilakan rakan-rakan kita untuk masuk ke studio. Dan mungkin kita nak berkenalan dengan setiap seorang daripada mereka lah cikgu ya. Oh, baiklah. Boleh kalau macam tu saya minta murid-murid untuk perkenalkan diri. Baik. Yang pertama dimulakan dengan Haziq. Baik, silakan Haziq. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haziq bin Muhammad Syarizam daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sarjana Negeri Sembilan. Baik, apa cita-cita awak Haziq? Cita-cita saya nak jadi cikgu. Nak jadi cikgu. Mesti inspirasi daripada Cikgu Hamzi lah ni. Alhamdulillah. Baik cikgu, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya Alif. Silakan Alif. Assalamualaikum. Nama saya Alif Numan bin Muhammad Nizam. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sarjana. Baik. Cita-cita awak Alif? Engineer. Wah, nak jadi seorang jurutera cikgu. Oh, dahsyat cita-cita dia. Ini luar biasa, kita doakan sama-sama. Baik. Amin insya-Allah. Seterusnya Ainatul. Baik, silakan Ainatul. Okay, hai. Assalamualaikum. Saya Ainatul Ani binti Abdul Razak dari Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Jumaat Negeri Sembilan. Baik, cita-cita awak Ainatul? Businesswoman. Wah, ini nak jadi usahawan cikgu. Jadi kena dengar betul-betul ni. Kena belajar Betul. betul-betul. Dan yang terakhirlah cikgu, tak ada orang lain dah. Kita Farah. persilakan. Baik, silakan Farah. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Farah Dasha dari Sekolah. Hai, Assalamualaikum. Saya Farah Dasha bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Jumaat Negeri Sembilan. Baik, cita-cita awak Farah?
Jadi guru. Nak jadi guru. Saya akan percaya inspirasi daripada Cikgu Hamzi juga. Baik cikgu, kita dah berkenalan dengan murid-murid kita dan saya akan percaya juga mereka yang berada di rumah pada ketika ini sedang menonton kita. Jadi mungkin untuk awal ni cikgu, kita nak tahu berkenaan dengan pengenalan mata pelajaran yang kita nak belajar mungkin signifikan dengan gimmick yang dilakukan di awal tadi cikgu. Okey, baik Azhar. Jadi murid-murid di rumah saya harap bersedia dengan buku catatan dan juga pen dan kertas kerana daripada apa gimmick yang ditunjukkan tadi itu sebagai melambangkan perniagaan yang sekarang ni semakin mencabar, di mana perniagaan itu perlu disertakan dengan pelbagai cara untuk memastikan keuntungan itu berterusan. Jadi pada hari ini untuk pengenalan terhadap mata pelajaran perniagaan ni yang dikhususkan untuk murid-murid yang masuk ke tingkatan 4 yang bercadang memilih mata pelajaran perniagaan ini. Dan di akhir sesi ini saya harap murid-murid akan tahu tentang pemarkahan untuk perniagaan ini. Seterusnya kita akan pelajari tentang tujuan perniagaan dan juga beberapa pemilikan perniagaan. Seperti mana nama yang ada di sini menunjukkan nama-nama perniagaan lah. Daripada nama perniagaan pun kita sebenarnya dah boleh jangkakan apakah pemilikan perniagaan tersebut. Baik cikgu. Okey, jadi pengenalan untuk mata pelajaran perniagaan ini seperti mana yang tertera di slide. Ada kertas 1, kertas 2, kertas 3 dan kertas 4. Tapi jangan risau, banyak sangat pula kertas dia kan. Tapi untuk perniagaan, dia untuk calon sekolah, kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Kertas 4 tu ialah untuk calon persendirian. Di mana mereka ini tidak akan mengambil kertas 3, hanya mengambil kertas 4 disertakan dengan kertas 1 dan kertas 2. Jadi murid-murid kena tahu bagaimana pembahagian markah untuk kertas ni sebagai persediaan. Dalam kita belajar daripada tingkatan 4 ke tingkatan 5, kita dah ada target yang sesuai lah untuk kertas ni. Seperti mana yang tertera juga, boleh tengok kertas 1, kertas objektif. Biasa kan jawab objektif kan, Azhar kan? Okey, kertas objektif 40 soalan. Masa menjawab 1 jam 15 minit. Diikuti dengan kertas 2, kita panggil sebagai kertas esei lah. Tapi tak semestinya jawab dalam bentuk esei. Dia ada macam-macam kaedah untuk menjawab. Itu soalan pilihan ada lebih kurang 3 bahagian. Itu 100 markah. Tapi wajarannya akan jadi 60%. Yang kertas 1 tadi 20%. Dan 80%. Jadi mana lagi datang 20%? Kertas 3. Itu kertas 3 tadi 20%. Kertas 3 lagi 20%. Di mana kertas 3 ni murid-murid diberi peluang untuk membuat kerja khusus. Jadi calon-calon perniagaan yang dah memang duduk dalam kelas perniagaan ni, dia mesti tahu tingkatan 5 nanti pada bulan yang telah ditetapkan, mereka akan buat kerja khusus lebih kurang 3 bulan. Lama ke tak lama tu Azhar? Tak lama lah cikgu. Tak lama kan? Tapi sebenarnya cukuplah untuk 20% tu. Cukup untuk disiapkan lah cikgu. Disiapkan sebaik mungkin lah 20% tu. Jadi komplit lah untuk 100% markah. Kalau calon persendirian tadi, mereka ni tak buat kertas 3. Bila tak buat kertas 3, diganti dengan kertas 4. Dia akan menduduki peperiksaan. Di mana soalan tu hampir sama lah kot. Hampir menyerupai untuk rancangan perniagaan kertas 3 tu. Itu sedikit tentang apa yang ada dalam mata pelajaran perniagaan ni sebagai persediaan murid-murid lah. Baik, jadi pentingnya cikgu untuk kita tahu markah ni cikgu sebagai kita dapat ambil langkah berjaga-jaga cikgu untuk memfokuskan kepada kertas-kertas yang akan kita duduki nanti. Betul Azhar, benda ni kena ingatkan selalu macam murid-murid saya ni pun. Saya ingatkan daripada tingkatan 4 sampai ke tingkatan 5 sebab bila nak peperiksaan tu dia macam tak berapa pasti berapa pecahan markah ni. Dia lupalah. Jadi saya ingatkan daripada kelas yang awal ini dan akan terus diingatkan sampailah mereka ni SPM nanti. Baik, itu dia. Dan seperti yang cikgu sebutkan sebentar tadi, kita nak bongkarkan teori perniagaan ini supaya menjadi asas kepada kita semua untuk faham mata pelajaran perniagaan ini cikgu. Baik, kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Menengah Atas Didik TV KPM.
Baik, kembali dalam Mendengar Atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita bersama dengan Cikgu Muhammad Hamzi Ismail serta rakan-rakan kita daripada dua buah sekolah, SMK Raja Jumaat Port Dickson Negeri Sembilan dan juga SMK Bukit Saujana Port Dickson Negeri Sembilan. Baik cikgu, saya dah tak sabar, saya kena percaya semua rakan-rakan pun dah tak sabar untuk mulakan kelas kita berkenaan dengan mata pelajaran yang kita bincangkan, perniagaan cikgu. Saya serahkan kepada cikgu, silakan. Okey Azhar, terima kasih. Jadi murid-murid, ini ialah bab 1 tingkatan 4 di mana tajuknya ialah tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Murid-murid yang nak mempelajari mata pelajaran ini perlu tahu dimulakan dengan topik ini. Kerana topik ini bagi saya sangat mudah kerana ini berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Jadi mulakan dengan tujuan perniagaan. Apakah tujuan perniagaan yang sebenarnya? Sebelum saya tanya, saya tunjuk dululah. Nanti kan terkejut pula murid-murid saya tanya kan. Okey, jadi tujuan perniagaan yang pertama sekali ialah untuk menawarkan barang ataupun perkhidmatan oleh seorang peniaga kepada pembeli. Baik. Dan penawaran ini akan disertakan dengan wang tunai lah di Malaysia. Jadi sertakan dengan ringgit Malaysia kita untuk pembayaran di mana pelanggan ataupun pengguna akan memperolehi barang yang dijual. Okay, jadi hal ini adalah untuk memenuhi keperluan kehendak di mana pelanggan akan memperolehi barang yang dia nak beli. Manakala bagi penjual, mereka akan mendapat keuntungan ataupun dapat duit lah daripada perniagaan tersebut. Okay. Perniagaan ini boleh terbahagi kepada dua. Sama ada organisasi bermotifkan untung ataupun organisasi bukan bermotifkan untung. Singkatan dia OBU dan OBBU. Jadi saya sebut sini barang dan perkhidmatan, barang atau perkhidmatan. Boleh ke mana-mana murid saya sini bagi tahu apa yang dia faham tentang penawaran barang atau perkhidmatan? Siapa boleh bagi tahu saya? Kalau tak bagi tahu, saya panggil. Baik, siapa yang nak kongsi? Silakan. Saya panggil Ainatul lah. Baik, silakan Ainatul. Okey, untuk barang, dia lebih dikenali macam sesuatu bentuk lah. Bentuk yang kita boleh nampak dan boleh dipegang. Baik. Itu untuk barang. Okey, bagi untuk perkhidmatan pula ialah sesuatu benda dapat kepuasan atau dikuasai. Okey. Bolehlah saya nampak lah sikit saya nampak tu kefahaman Ainatul tu. Tapi tadi sebut perkhidmatan tu macam benda yang dirasai. Dia bukanlah benda. Perkhidmatan tu satu benda yang boleh satu perkara yang dinikmati berdasarkan apa yang diberikan oleh pelanggan. Saya nampak tu Ainatul faham lah konsep tu. Cuma dia nak terangkan tu mungkin perlukan ayat yang lebih teratur lah. Okey, terima kasih Ainatul. Bagus. Okey, seterusnya kita mulakan dengan organisasi bermotifkan untung. Sebut saja untung, semua orang boleh tahu. Untung tu apa. Jadi perniagaan yang bermotifkan untung ni, dia melibatkan organisasi yang terlibat secara langsung dalam pengeluaran dan penjualan barang ataupun perkhidmatan tersebut dengan objektif untuk memaksimumkan untung. Selagi mana boleh dapat untung, itulah barang-barang yang akan dijual. Dan dalam OBU ini, dia menawarkan barang perkhidmatan yang diperlukan oleh pengguna. Seterusnya, contoh seperti perniagaan yang wujud pada masa kini. Banyak perniagaan yang ada sekarang tak kira sama ada secara dalam talian maupun yang kita boleh nampak secara bersemuka lah. Okey, macam dalam talian pun dah semakin banyak. Azhar sendiri pernah beli barang dalam talian? Selalu juga cikgu. Selalu juga. Okeylah, Azhar dapat memenuhi kehendak Azhar dan penjual akan mendapat keuntungan daripada jualan barang tersebut. Baik, itu kita katakan sebagai organisasi bermotifkan untung juga. Ya, betul. Dia menjual barang atau perkhidmatan dan barang tersebut dihantar. Ada juga perkhidmatan yang ditawarkan di situ. Jadi murid-murid kena bezakan antara barang ataupun perkhidmatan. Ada juga perniagaan yang menawarkan kedua-duanya sekali. Baik. Okey Itu OBU yang pertama. Jadi kepentingan keuntungan perniagaan. Kita sebut untung banyak kali kan. Tapi kenapa perniagaan ni perlu untung? Kenapa nak dapatkan untung? Ni saya minta seorang satu lah, murid-murid saya. Berdasarkan kefahaman kamu peniaga yang berniaga ni nak mendapatkan keuntungan tu kenapa? Okey, cuba jawab Aziz. Baik, silakan Aziz. Satu jawapan. Aziz, silakan.
Kenapa awak berniaga nak untung? Ataupun mungkin ada rakan-rakan lain yang nak membantu. Okey, cuba Alif. Menyara kos barang. Menyara kos barang apa tu? Menyara kos yang terlibat dalam perniagaan. Ya. Ya. Oh, maksudnya kos barang tu kos yang nak beli-beli barang tu lah. Baik. Mungkin bahan mentah. Okey, Alif, terima kasih. Farah? Silakan Farah. Kenapa perlu untung dalam perniagaan? Untuk menilai tahap prestasi sesebuah perniagaan. Okey, terima kasih untuk menilai tahap prestasi perniagaan. Baik. Okey, sikit Ainatul. Silakan Ainatul. Untuk membolehkan perniagaan tersebut berjalan dengan maju. Okey, untuk memajukan lagi perniagaan tersebut lah. Baik. Jadi kita nampak soalan tu macam mudah tau. Kenapa nak untung? Tapi kena fikir betul-betul lah. Ya. Jadi jikutkan apa yang kita pelajari, memang perlu ada sebab kenapa perlu dapat keuntungan. Seperti mana yang saya senaraikan sini, seperti ada juga yang disebutkan oleh murid-murid tadi berkaitan imej perniagaan, kemudian dapat memastikan kelangsungan perniagaan ni dapat membayar kos-kos perniagaan yang seperti Alif sebut tadilah. Ya. Saya tak tahu Aziz dia nak sebut yang mana, mungkin ada yang dia nak sebut. Okey, contoh dalam ni, sebab Aziz tadi dah hutang saya satu lah. Menjalankan tanggungjawab sosial. Ya. Aziz boleh tak bagi tahu saya apa maksud menjalankan tanggungjawab sosial ni? Dia macam saya membangunkan taman permainan. Okey, bagus. Okey, saya harap kalau awak terlibat dalam perniagaan, itu antara benda yang awak akan buat. Membangunkan taman permainan tu untuk kegunaan orang-orang di sekitar tu sebagai sumbangan dia terhadap masyarakat lah. Itu tanggungjawab sosial yang telah dijalankan. Tapi dia tetap dalam kategori bermotifkan Betul. keuntungan tadi. Keuntungan yang dia dapat tu pada masa yang sama, senang dia nak buat amal kebajikan. Okey, faham. Aziz, terima kasih. Baik. Bagus. Terima kasih Aziz. Okay, jadi saya teruskan. Satu lagi ialah organisasi bukan bermotifkan untung, iaitu kita sebut sebagai OBBU. Di mana organisasi memenuhi keperluan awam dalam pelbagai bentuk bidang pendidikan, keagamaan, sosial dan kebudayaan. Ini lebih kurang kepada agensi-agensi yang tidak bermotifkan untung lah. Baik. Yang mana mereka ni untuk membantu golongan yang tidak berkemampuan ataupun yang memerlukan pertolongan. Ya. Seperti mana boleh meningkatkan penglibatan sektor awam. Ramai orang akan terlibat. Bila ada je aktiviti sukarela ni, kita akan libatkan banyak pihak yang akan datang membantu kan. Jadi kat sini contoh seperti rumah kebajikan dan badan bukan kerajaan. Dalam situasi sekarang ni, banyak bencana yang berlaku dalam negara. Ya. Boleh tak mana-mana pelajar saya ni, murid saya ni bagi tahu apa contoh organisasi bukan bermotifkan untung yang sedang popular sekarang ni? Ada tak boleh bagi tahu saya? Baik. Siapa yang nak jawab? Angkat Silakan. tangan sikit. Jeng jeng jeng. Tak ada. Ada cikgu. Farah. Silakan Farah. Nak makan cikgu? Natma. Okey, Natma. Natma kamu dengar dari mana? Pasal apa? Pasal Dibantu apa? pasal bencana banjir. Okey, bagus. Pandai. 5 bintang tu Farah. 5 bintang untuk Farah. Baik. Okey, jadi dia faham antara sekarang ni Nadma kan membantu golongan-golongan yang terlibat dalam banjir. Itulah Ya. agensi pengurusan bencana negara lah. Jadi memang banyak bantuan yang diberikan. Itu antara contoh organisasi bukan bermotifkan untung. Okey, tapi dalam organisasi bukan bermotifkan untung ni, dia ada kaedah perniagaan tersebut. Okey. Kaedah dia yang pertama secara percuma. Mana barang itu diberikan secara percuma. Ya. Seterusnya yang kedua, jualan pada harga kos. Kalau perniagaan pun dapat beli RM10, jual RM10. Ya. Dan seterusnya dijualan harga bawah kos. Azhar mungkin tahu perniagaan tu harga kos RM10, tapi dia boleh jual dalam harga RM5. Ya. Kalau ikut kan rugi tu kan. Betul. Tapi kat sini melibatkan barang subsidi kerajaan. Azhar tahu apa barang subsidi kerajaan ni? Barang subsidi kerajaan. Biasa ada kat pasaraya sebagai keperluan harian. Minyak cikgu. Okey, bagus. Mantap. Okey, jadi murid-murid kita buat contoh minyak, tapi itu minyak paket lah. Sebab tu minyak paket terhad kan. Di Betul. pasaraya tak boleh ambil banyak-banyak. Seorang boleh beli berapa je. Ada had tertentu saja sebab itu ialah barang subsidi kerajaan. Kerajaan telah menanggung kos-kos yang terlibat dan dijual pada harga satu paket RM2.50. Okey, seterusnya
Saya akan teruskan. Okey, soalan pengukuhan. Baik. Jeng. Berdebar pula. Tiba-tiba keluar soalan pembukaan berdebar cikgu. Okey, tengok soalan ini. Apakah tujuan penubuhan organisasi bukan bermotifkan untung? Okey, murid-murid sila tengok pilihan jawapan dan tulis jawapan sekarang. Baik, adakah A, B, C atau D cikgu ya? Di antara keempat-empat jawapan yang mana Okey, satukah? tulis jawapan sekarang. Nanti saya suruh angkat. Tulis dulu. Ini soalan aras rendah. Baik, Jadi cikgu. murid-murid yang baru belajar ni, okeylah soalan ni. Soalan SPM 2018. 2018 ini soalan ni keluar cikgu Betul. Baik. Jadi mungkin ada yang dah siap. Kalau ada yang dah siap mungkin Okey, boleh tunjukkan? Boleh tunjukkan jawapan. Okey, tunjukkan. Jawapan anda tunjukkan di skrin. Saya yakin dia percaya di rumah juga sedang mengangkat jawapan mereka. Belakang sikit. Okey, nampak Ainatul saya nampak jawapan. Baik. Farah saya nampak jawapan. Alif saya nampak jawapan. Okey, Haziq. Jeng. Alhamdulillah. Semua menjawab B cikgu. Semua B. 10 bintang untuk keempat-empat murid saya. 10 bintang untuk anda semua. Masya B. Allah. Luar Meningkatkan biasa. pelibatan semua pihak dalam aktiviti kemasyarakatan. Tu saya ada sebut tadi. Jadi Ya. murid-murid saya ni memang peka lah apa yang saya dah sebutkan tadi. Ya, cikgu. Okey, tahniah saya ucapkan. Nanti hadiah klaim nanti. Okey. Seterusnya, Ya. pergi untuk bentuk pemilikan perniagaan ya. Baik. Bentuk pemilikan perniagaan ni ada 5 kalau ikutkan dalam topik ini. Baik. Pemilikan tunggal, pemilikan perkongsian, syarikat awam berhad, syarikat sendirian berhad dan koperasi. Tapi Baik. Azhar kita takkan terangkan semualah hari ni. Hari ni saya cuba untuk milikan tunggal dan pemilikan perkongsian. Baik cikgu. Milikan tunggal jika disebut kat sini, murid-murid boleh nampak yang mana milikan tunggal tu maksudnya seorang lah, dimiliki oleh seorang individu. Dia yang akan keluarkan modal dalam perniagaan tu sendiri. Yang mana perniagaan ni paling popular di Malaysia lah. Kenapa dia paling popular? Salah satu dia sebab dia mudah dijalankan lah. Dan keuntungan tu sepenuhnya kepada pemilik. Jadi kalau Azhar buat perniagaan tu, Ya. untung sendiri-sendiri lah. Tapi kalau rugi pun Si sendiri cikgu. sendiri juga. Nampak? Dia ada kelebihan dan kekurangan kat situ Ya, lah. baik. Jadi di sini saya paparkan kepada murid-murid untuk tahu pendaftaran perniagaan. Perniagaan yang kita buat tu perlu didaftarkan. Tapi jangan risau. Walaupun sekarang ni tak boleh nak kuasai topik ni dengan baik. Tapi murid-murid akan belajar lagi sekali. Ya. Masa tingkatan 5 tu nanti. Jadi dimulakan dengan borang PNA 42, borang A, hantar kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Baik. Kemudian perlu buat pembayaran. Kalau nama-nama perniagaan seperti mana yang tertera depan Azhar dekat meja ni, Ya. tu kira nama track. Baik. Nama track tu dibayar RM60. Kalau nama seperti dalam kad pengenalan, kita RM30. RM30. Dan kita akan dapat borang D iaitu sijil perakuan pendaftaran perniagaan. Itu memang kena pamerkan di kedai lah. Baik. Macam kedai Mak Azhar tadi saya rasa ada pamerkan borang D ni. Ada cikgu tadi kat dinding cikgu. Okey, betul, cantik. Borang D itu disertakan dengan sebelah dengan kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan. Okey. Okey, jadi ada 2 lesianan kat situ. Okey. Barulah perniagaan tu sah. Baik. Okey, jadi kelebihan dan kekurangan milikan tunggal. Murid-murid perlu tahu kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau sebut kelebihan ni maksudnya apa seronoknya milikan tunggal ni? Apa yang tak seronoknya milikan tunggal? Murid-murid boleh tengok kat sini. Okey, murid-murid saya antara kelebihan dan kekurangan. Kamu boleh baca dekat sini dan cuma saya nak tanya je. Ada ke istilah dalam kelebihan dan kekurangan ini yang kamu rasa kurang faham sikit? Baik. Saya tengok ayat ni macam biasa je lah. Ya. Ada ke yang kurang faham sikit? Alif. Alif nampak tu? Alif, ada tak mana-mana yang kamu nak saya terangkan di sini? Kekurangan? Baik, silakan Alif. Alif kena buka mikrofon Alif. Mana dalam kekurangan ni yang kamu kurang faham? Kalau peniaga tu meninggal, boleh ke diwariskan kat sesiapa? Okey, bagus. Soalan tu terbaik. Perniagaan tidak berterusan. Kalau ikutkan kelemahan milikan tunggal ni, perniagaan ini tidak berterusan. Maksudnya bila didaftarkan nama ayahnya, ayahnya meninggal, perniagaan tu memanglah anak dia akan ambil alih. Tapi atas nama tu tidak boleh diwariskan. Dia perlu buat penamatan nama perniagaan ayahnya. Kemudian dia pergi daftar semula untuk nama dia. Dia tak bolehlah teruskan begitu saja. Nanti orang tanya, mana pemilik perniagaan ni? Dah meninggal. Tak boleh lah. Jadi perlu tahu benda tu semua. Okey, seterusnya saya terus tunjuk soalan lah. Soalan. Jeng. Sebab ni milikan tunggal, senang je. Okey, soalan. Cuba tengok soalan ni.
Apakah kelebihan perniagaan milikan tunggal? Okey. Sila tulis. Masa diberikan 10 saat. Antara A, B, C dan D. Kalau kita tengok ini soalan SPM 2018 juga cikgu Betul, 2018. Azhar kalau tengok buat, Azhar boleh jawab ni. InsyaAllah. Tapi kita tengok, saya pun takut juga cikgu. Adakah jawapan saya sama dengan adik-adik ni? Okey, saya dah nampak jawapan. Alif dah nampak. Alif dah, Aziz Alif. dah nampak. Baik. Farah dan Ainatul. Ainatul B. Farah. Farah mungkin boleh tunjukkan jawapannya, Farah? Nampak. Okey, jadi soalan SPM ni pun adalah soalan-soalan yang senang yang boleh jawab. Jadi elakkan kecuaian lah. Farah ada jawapan? Dah tunjuk ke? Jawapannya adalah B. B juga, Okey, cikgu. jadi semua orang jawab B lah. Ya. Jadi nak berapa bintang ni? 10 bintang. 10 bintang lagi untuk anda berempat. Itu dia. Dahsyat-dahsyat lah cikgu. Keputusan adalah hak pemilik. Betul, tepat sekali. Jadi murid fahamlah tentang kelebihan perniagaan milikan tunggal ni. Baik, itu dia. Okey, Okey, kita jadi, akan teruskan cikgu. Okey. Okey, soalan ni soalan kertas 2. Wah. Saya bacakan sikit. Maklumat berikut berkaitan dengan bentuk pemilikan perniagaan. Muiz merupakan seorang penjual nasi lemak di Taman PD Utama. Baik. Beliau menguruskan perniagaan secara bersendirian. Masa operasi bermula seawal 7 pagi sehingga jualannya habis. Kebanyakan pelanggannya terdiri daripada penduduk taman tersebut. Apakah jenis pemilikan perniagaan tersebut? Jelaskan kelebihan milikan perniagaan di 1. Okey, yang ni tak payah tulis. Saya nak tanya terus. Okey, Ainatul, nampak tulis beria tu? Tak payah, saya nak kamu jawab. Okey, bagi tahu saya Ainatul. 1 tu apa? Apakah jenis pemilikan perniagaan? Pemilikan tunggal. Okey, pemilikan tunggal, Pemilikan betul. tunggal. Okey, yang kedua, kelebihan. Apa yang kamu akan tulis ataupun jawab sekarang? Keputusan dibuat oleh pemilik. Okey, satu je. Satu je. Okey, 1 markah lah. Alif tambah. Senang diurus, senang urus. Okey, senang diuruskan. Urus. Haziq, Mudah ditubuhkan. mudah ditubuhkan. Dah ada 3 markah kat situ. Farah, okey di sana? Beban cukai rendah. Okey, kadar cukai yang rendah. Okey, semua jawapan yang diberikan tu pada saya semuanya betul. Baik. Tapi sebagai ingatan kepada mereka yang baru nak mengambil mata pelajaran ini, perlu diingat cara menjawab itu perlu berkaitan dengan cerita Muiz tadi. Dia sikit pun tak sebut Muiz, Ya. nasi lemak ke. Jadi jawapan tu mesti berkaitan dengan situasi. Barulah mereka ni tak ditolak 1 markah lah. Okey. Kalau tak nanti rugi. Dia tak kaitkan jawapan tu dengan cerita. Ya. At least paling kurang pun dia cakap perniagaan Muiz mudah ditubuhkan. Baik. Nampaklah cantik kat Jadi situ. relate ataupun dia ada kaitan. Betul. Kaitkan dengan Mesti kaitkan dengan soalan situasi. tadi. Baik cikgu, kita dah dapat tahu berkenaan dengan pemilikan tunggal dari sudut kebaikannya dan mungkin kelemahan pemilikan tunggal itu sendiri. Okey. Dan rata-rata tadi murid-murid cikgu semua dapat menjawab ke semua soalan-soalan. Kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Boleh. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Mendengar Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Mendengar Atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan mata pelajaran perniagaan, tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan bersama rakan-rakan saya daripada 2 buah sekolah daripada Port Dickson. Ya, Jadi dah. cikgu, kita nak teruskan sesi pembelajaran kita untuk merungkai teori-teori perniagaan ni cikgu. Okey, jadi seterusnya kita nak tengok berkaitan dengan pemilikan perniagaan perkongsian. Ya. Okey, dalam perkongsian ini dia melibatkan 2 ataupun lebih individu dalam menubuhkan sesebuah perniagaan. Bila sebut kongsi ni banyak perkara lain dikongsi. Antaranya ialah perkongsian modal, kepakaran, pengalaman untuk mengembangkan lagi perniagaan tersebutlah. Itu berkaitan perniagaan perkongsian. Jadi perkongsian ini boleh ditubuhkan secara lisan
ataupun secara bertulis melalui surat ikatan perkongsian. Jadi yang lebih baiknya sepatutnya perkongsian ini perlulah ada suratnya, yang mana kita biasa sebut surat hitam putih lah. Jadi jika berlaku apa-apa perkara berbangkit, kita boleh buat rujukan surat. Sebab contohnya macam modal, kadang kongsi tak sama modal, tapi untung nak sama banyak. Tak betul lah macam tu. Jadi modal berapa, perkongsian pembahagian tu akan sama rata melalui surat perjanjian tersebut. Mana ini melibatkan akta pendaftaran perniagaan 1956, dia sama juga akta dengan milikan tunggal, tapi dari pindaan. Dan kemudian ada akta perkongsian 1961 berkaitan pemilikan perkongsian. Jadi dalam perniagaan perkongsian ini terdapat jenis-jenis rakan kongsi. Murid-murid di rumah perlu tahu rakan kongsi ini ada berapa dan apakah kriteria rakan-rakan kongsi ini. Yang pertama saya mulakan dengan rakan kongsi berhad. Kena ingat rakan kongsi berhad iaitu dia menanggung liability terhad dan juga dia dibenarkan untuk memeriksa rekod dan akaun perniagaan. Seterusnya ialah rakan kongsi lelap. Kalau lelap tu biasa kalau cikgu tegur dalam kelas kan, kenapa terlelap tu? Lelap tu macam tidur lah. Tidur. Kenapa kita gunakan istilah rakan kongsi lelap ni? Kerana rakan kongsi ini dia menyumbangkan modal tetapi tidak aktif dalam perniagaan. Dia menanggung liability tidak terhad. Seterusnya rakan kongsi biasa. Ini yang kebanyakan yang ada lah. Rakan kongsi biasa menanggung liability tidak terhad juga dan berhak untuk menguruskan perniagaan. Seterusnya rakan kongsi aktif, memang terlibat aktif dalam perniagaan tersebut dan boleh dibayar gaji atas hasil usaha yang telah dijalankan dalam perniagaan tersebut. Dan akhir sekali ialah rakan kongsi nominal ataupun kita sebut sebagai namaan. Yang mana namanya digunakan. Mungkin individu ni individu yang berpengaruh, terkenal. Jadi sebut je nama dia dalam perniagaan kita, orang dah tertarik untuk datang. Jadi itu kegunaannya untuk rakan kongsi nominal. Dan perlu ingat, 4 daripada mereka ni menanggung liability terhad. Yang liability terhad hanya rakan kongsi berhad. Jadi daripada tadi saya sebut liability terhad dengan tidak terhad ni, apa maksudnya? Jadi rakan kongsi menanggung liability tidak terhad, maksudnya dia akan menanggung kerugian ataupun risiko kegagalan perniagaan tu melebihi modal yang dilaburkan. Kalau modal yang dilaburkan 1,000, dia bukan rugi 1,000 tu saja. Dia akan melibatkan sehingga harta peribadi dia. Contoh perniagaan gagal kan, modal 1,000 memang dah hangus. Kemudian macam mana nak bayar sewa, bayar gaji pekerja lagi, nak beli modal bahan mentah, tak ada. Jadi perlukan wang-wang yang lain. Dia akan melibatkan harta peribadi. Jadi itu antara kelemahan yang ada dalam perniagaan perkongsian ini. Okey, jadi daripada rakan kongsi ini, jenis-jenis, kita akan terus pergi kepada tajuk jenis-jenis perkongsian. Murid-murid perlu tahu beza jenis rakan kongsi ada 5 dan jenis perkongsian ada berapa, kita tengok. Yang pertama sekali, jenis perkongsiannya ialah perkongsian biasa. Perkongsian ini dibezakan melalui jumlah ahli rakan kongsi yang ada. Rakan kongsi biasa ni ahlinya biasa 2 hingga 20 orang. Yang mana semuanya menanggung liability tidak terhad. Kalau murid-murid perasan lah, poin ini berulang beberapa kali. Jadi bila poin macam ni berulang beberapa kali, sepatutnya mudah lagi untuk murid mengingat dan menghafal apa topik yang kita pelajar sekarang ni. Okey, seterusnya ialah perkongsian berhad. Perkongsian berhad, bilangan rakan kongsi 2 hingga 50 orang. 2 hingga 50 ya. Okey, sekurang-kurangnya seorang menanggung liability perniagaan. Perkongsi dibenarkan memeriksa rekod dan akaun perniagaan. Ini ialah perkongsian berhad, 2 hingga 50 orang. Dan yang terakhir sekali, dia ada 3 jenis perkongsian, iaitu perkongsian liability terhad atau singkatannya biasa kita sebut sebagai PLT. Di mana rakan kongsinya 2 hingga tiada had maksimum. Ramailah, boleh seramai-ramainya lah. Dan namanya PLT, perkongsian liability terhad, di mana ia menggabungkan ciri-ciri perkongsian dengan syarikat sendirian berhad. Okay, jadi murid-murid perlu bezakan perkongsian biasa dengan perkongsian liability terhad ni lah. Okay, diperkenalkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia pada tahun 2013 di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. Jika nak menjawab tahun tu memang kena ingat sebab kalau kita salah tahun pun jadi jawapan tu tak tepat. Okey. Jadi itu berkaitan perkongsian daripada jenis-jenis dan juga rakan kongsi yang tadi.
Okey, kelebihan dan kekurangan. Bila sebut kelebihan kekurangan, kita kaitkan dengan kehidupan seharian kita. Jika kita membuka perniagaan perkongsian, apa bagusnya perniagaan tersebut? Okey, salah satunya pastilah modal perniagaan itu akan bertambah sebab ramai lagi ahli di dalamnya berbanding dengan milikan tunggal. Dan juga bagusnya milikan perkongsian ini, kita dapat berkongsi kepakaran dan kerja-kerja itu dapat diagihkan. Jadi saya harap apabila murid untuk memahami topik ini, cuba kaitkan dengan kehidupan sebenar yang ada di luar sana. Jadi saya senaraikan di sini, seperti yang saya sebut tadi lah, mudah ditubuhkan ini. Kelebihan ini sama juga dengan milikan tunggal. Milikan tunggal pun mudah ditubuhkan. Jadi perkongsian pun, cara penubuhannya pun tak adalah susah sangat berbanding pemilikan yang lain. Manakala kelemahan pula, kekurangan. Azhar biasa berkongsi? Biasa cikgu. Kalau kongsi satu barang, apa masalah yang biasa berlaku? Antara masalah dia cikgu adalah untuk membahagikan secara sama rata. Okey, nak kalau ada yang dapat sikit, ada yang dapat banyak. Jadi ada perbalahanan nanti. Ya cikgu. Betul. Perniagaan perkongsian ni dia mudah tercetusnya konflik ataupun perbalahan. Jadi kurang faham. Mungkin tindakan seorang rakan kongsi kita tu menyebabkan perniagaan kita tu dikecam ataupun orang tak suka perniagaan kita, sedangkan kita yang mula-mula buat perniagaan tu dah bagus, tapi rakan kongsi yang datang memberi imej yang tidak baik. Jadi antara kelemahan yang lain yang ada, nampak ada sebut modal terhad, tapi modal terhad di sini kena faham, terhad itu dibandingkan dengan syarikat lah. Kalau dengan syarikat lebih besar modalnya. Jadi fakta ini murid-murid kena faham apa beza modal terhad dengan modal lebih besar. Perniagaan tidak berterusan sama juga dengan milikan tunggal, yang mana rakan kongsi itu meninggal, rakan kongsi lain tak boleh teruskan perniagaan tu seperti biasa. Perlu ditamatkan pendaftaran perniagaan itu dan daftar semula dengan rakan kongsi yang ada lah. Tak boleh lah rakan kongsi itu dah meninggal kita teruskan macam biasa. Salah dari sudut undang-undang. Seterusnya, liability tidak terhad. Ini secara asasnya milikan perkongsian ini dia menanggung liability tidak terhad, hampir sama dengan milikan tunggal yang tadi. Akan melibatkan harta peribadi untuk membayar segala hutang dalam perniagaan tersebut. Itu berkaitan kelebihan dan kekurangan perkongsian. Jadi saya harap murid-murid sampai di situ jelas tentang perniagaan milikan perkongsian. Okey, kita nak teruskan dengan soalan pengukuhan. Saya nak ujilah. Murid-murid kan faham tak faham? Siap sedia Okey, Azhar tolong bacakan soalan. Boleh cikgu. Baik, untuk soalan pengukuhan, maklumat berikut merujuk kepada jenis rakan kongsi yang mana dalam kotak tu ditulis menanggung liability tidak terhad, tidak aktif dalam perniagaan, menyumbang modal sahaja. Apakah jenis rakan kongsi tersebut? A. Rakan kongsi berhad, B. Rakan kongsi biasa, C. Rakan kongsi lelap dan D. Rakan kongsi nominal. Okey, angkat jawapan. Apakah jawapan anda? Okey, Haziq saya nampak semua menjawab C, cikgu. Okey, rakan kongsi lelap. Nampaknya betul semua. 10 bintang untuk murid-murid saya. 10 bintang tambahan untuk anda semua. Wah, luar biasa cikgu. Mungkin dia dah perasan dalam kotak tu menyumbang modal sahaja, tidak aktif. Betul lah. Ini rakan kongsi lelap. Jadi saya harap murid-murid kat rumah ataupun kat kelas nanti jangan lelap. Time saya biar rakan kongsi lelap saja cikgu. Rakan kongsi lelap tak apa sebab dia ada duit banyak, dia sumbangkan modal. Kalau kamu belajar dalam kelas, jangan nak bak kata ni 9, jangan nak lolap. Okey. Okey, bagus. Okey, saya teruskan lagi. Okey, soalan seterusnya. Okey, Azhar tolong bacakan. Boleh cikgu. Raja berikut menunjukkan perubahan jenis pemilikan perusahaan perabot cong, anak panah, perusahaan perabot cong dan keluarga. Mengapakah perubahan tersebut berlaku? A. Urusan pendaftaran perniagaan lebih mudah, B. Membolehkan ahli menanggung liability terhad, C. Keputusan bebas dibuat oleh pemilik dan D. Risiko perniagaan dapat disebarkan. Okey, jadi murid-murid perlu faham perubahan yang berlaku itu daripada perusahaan perabot cong kepada perusahaan perabot cong dan keluarga. Jadi berdasarkan kefahaman kamu, kita dah belajar, maksudnya daripada perniagaan milikan tunggal, dia bertukar kepada perkongsian. Okey, sila berikan jawapan anda. Baik. Dia soalan ni kena fikir sikit lah. Nampak muka dia berfikir tu kan. Baik. Angkatkan jawapan. Boleh angkat jawapan anda?
Jen, jen, Tak jen. apa salah kita bincang. Kita bincang. Baik, Alif telah pun tunjuk jawapannya. Begitu juga dengan Ainatul. Farah juga sama. Farah jawab apa? Farah jawab ini ada sedikit perbezaan, Okey, cikgu. cantik. Saya suka beza ni. Okey. Baik, Alif dan Ainatul jawapannya sama B. Okey. Farah jawapannya A, manakala Haziq berbeza juga D. Yes, tadi mula-mula tadi saya tanya Haziq, dia tak dapat jawab kan? Ya. Kali ni dia balas dendam. Dia balas dendam, Dia seorang cikgu. je yang betul. Wah! 10 bintang untuk Haziq. 10 bintang untuk Haziq. Okey, jadi murid-murid yang salah jawab B, membolehkan menanggung liability terhad. Ni kan dalam perkongsian lagi. Baik. Perniagaan perkongsian masih menanggung liability tidak terhad. Walaupun dia berubah, dia tidak menanggung liability terhad. Jadi ini bukan jawapannya. Macam Farah jawab tadi, urusan pendaftaran perniagaan lebih mudah. Dua-dua kan tadi saya sebutkan kelebihan milikan tunggal dan perkongsian, dua-dua Dua-dua mudah. mudah. Jadi tak ada bila tukar tu dia jadi lebih mudah. Ya. Okey. Jadi yang utamanya ialah D, risiko perniagaan dapat disebarkan. Baik. Daripada Chong seorang-seorang menanggung susah-susah uruskan perniagaan, tiba-tiba dah ahli keluarga pun sertai sebagai rakan kongsi, senang. Bila nak pergi mana-mana pun dah ada rakan kongsi untuk jaga. Baik. Jadi modal pun lebih banyak, semuanya banyak. Risiko perniagaan tu dapat disebarkan. Baik, itu dia. Kita dapat membezakan dan dapat tahu dari sudut kebaikan dan juga keburukan pemilikan perkongsian ni, cikgu. Betul. Kalau untuk mungkin kita nak menjalankan perniagaan, jadi kita dapat ambil keputusan yang terbaik. Baik, cikgu. Betul. Sebelum kita teruskan lagi, cikgu, kita nak berhenti rehat seketika. Anda semua jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Mendengar Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kita masih lagi nak merungkai perniagaan dengan fokus topik kita tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan dalam Mendengar Atas Didik TV KPM. Baik, cikgu, kita nak teruskan untuk orang kata apa, membincangkan berkenaan dengan mata pelajaran kita pada hari ini, cikgu. Silakan. Jadi tadi kita dah saya nak teruskan untuk uji murid-murid Baik. berkaitan apa yang telah dipelajari. Jadi soalan ini mungkin nampak mudah, tapi saya harap murid-murid boleh fahamkan kehendak soalan dan bagi tahu saya bagaimana jawapan yang sepatutnya diberikan. Okey. Mudah soalannya. Huraikan tujuan perniagaan. Wah, soalannya 3 perkataannya, cikgu. 3 markah. Nak tulis ke? Nak tulis boleh tulis kalau rasa nak tulis. Sebab kalau tulis saya nak tengok juga macam mana cara nak dapat 3 markah tu. Aha. So kalau saya tanya secara jawab lisan, seorang je lah yang kena nanti. Cuba tulis jawapan kamu dan angkat. Saya boleh baca rasanya. Baik, ada yang dah tulis ke? Tujuan perniagaan. Tujuan perniagaan. Jadi jawabnya just by point je. Letak Okey. je point satu, jawab. Nak dapatkan 3 markah tu, tengok boleh tak dapat 3 markah. Jadi maksudnya untuk menghuraikan tujuan perniagaan ni tak perlulah sampai buat karangan, cikgu, ya? Tak perlu sebenarnya. Cara jawab yang baik, dia just hanya letakkan point saja Baik. dan terus menjawab. Tujuan perniagaan tu apa. Baik. Tapi sebenarnya Azhar, dia ada kaedah sebenarnya nak jawab soalan peringkat SPM ni. Baik. Bermula dengan tingkatan 4 pun dia kena tahu huraikan tu bagaimana jawapan tu akan ditulis. Okey, ada tips ni, Ada cikgu. kaedah dia tu. Saya takut Okey. nanti bagi jawapan banyak-banyak tapi tak dapat 3 markah. Itu yang kita khawatirkan. Baik, ada yang dah siap ke? Alif dah gaul kepala tu, risau saya. Alif, nampak Haziq pun bersungguh tu, cikgu, tangannya tu. Okey. Kita nak Yang tengok hasil bersungguh-sungguh jawapannya. tu, Baik, kalau ada yang dah siap mungkin boleh angkat jawapan tak anda. apa, angkat mana yang ada tu. Okey, masa tamat. Angkat apa yang ada. Okey. Baik. Sekejap, belakang sikit. Okey, okey, Alif menawarkan barang. Okey, Baik. sempat yang tu je. Farah. Wah, Farah panjang.
Aktiviti melibatkan urus niaga, jual beli barang atau perkhidmatan antara penjual pembeli. Okey, Ainatul apa Zah? Ini tu ada 3 poin. Urus niaga jual beli antara penjual dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Okey, yang Haziq menawarkan barang perkhidmatan Baik. kepada Kepada penjual dan pembeli. untuk mendapatkan keuntungan. Saya rasa yang markah banyak sikit mungkin Haziq lah. Haziq je kan? Haziq dia menawarkan barang perkhidmatan Baik. untuk memenuhi keperluan kehendak. Macam Ainatul tadi banyak tulis tapi poin tu tak berapa tepat. Okey. Okey, sepatutnya bila nak jawab soalan huraikan ni, murid-murid perlu bagi jawapan ada fakta, ada huraian, Baik. disertakan dengan contoh. Seorang pun tak nak bagi contoh. Contoh kan? Ya. Dia sebut contoh perniagaan. Tujuan perniagaan. Betul lah dia kata tadi menawarkan barang perkhidmatan. Itu fakta. Kita bagi tahu ini fakta. Jadi untuk mendapatkan untung ataupun memenuhi keperluan kehendak, ini semua dalam kategori huraian. Disebut OBU ke OBBU. Itu semua dalam kategori untuk huraian. Jadi fakta dah dapat 1 markah. Ya. Walaupun 3 huraian sini, dia dapat 1 markah. 1 markah untuk Ditambah huraian. 1 lagi ialah contoh. Contoh sesuai menggambarkan perniagaan. Apa contoh perniagaan Azhar? Sebut je apa perniagaan. Perniagaan. Kedai makan Azhar. Ya. Contoh macam tu lah. Contohnya kedai makan Azhar. Ataupun kedai Dobi Azhar. Boleh lah. Betul. Contoh tu yang kita nak. Sama ada contoh tu menggambarkan untung ataupun contoh OBBU. Sebab kita kena tahu dalam tujuan perniagaan ini dia melibatkan 2, OBU dan OBBU. Tapi murid bila dengar tujuan perniagaan dia ingat untung je. Okey. Jadi saya harap murid-murid perlu lebih peka lagi selepas ini. Bila jumpa soalan berkaitan huraikan, tahu bagaimana pecahan markah itu. Baik. Dan terus menjawab soalan itu dengan baik berdasarkan fakta, huraian dan contoh. Baik, fakta, huraian dan contoh 3 perkara penting dalam nak menjawab huraian. Betul. Tapi alhamdulillah lah semua adalah paling kurang pun 1 markah tadi. Itu dia. Baik cikgu. Nanti. Sedar tak sedar cikgu kita dah sampai ke penghujung rancangan untuk okey. mendengar atas di TV KPM. Banyak teori-teori yang dikongsikan oleh Cikgu Hamzi bersama kita sebentar tadi, mungkin sebagai rumusan cikgu terhadap mata pelajaran yang kita pelajari pada hari ini dan juga fokus topik kita tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Sebelum saya rumuskan, saya harap murid-murid di rumah dan murid-murid saya ni fahamlah apa yang saya ajar. Baik. Jadi boleh tak saya tanya murid-murid saya, apakah rumusan pembelajaran kamu pada hari ini? Baik. Nampak senyum lebar, Ainatul senyum lebar cikgu siap macam situ lagi mata dia kan. Okey. Ainatul silakan Ainatul. Okey, so diakhiri pembelajaran ini, saya dapat membezakan bentuk pemilikan perniagaan iaitu pemilikan tunggal dan juga perkongsian. Okey, baik. Itu dia. Terima kasih kepada Ainatul. Nampaknya mereka memahami dan dapat orang kata kuasai teori-teori yang cikgu berikan sebentar tadi. Dan sebagai rumusannya cikgu untuk murid-murid kita berada di Google Meet dan juga mereka yang berada di rumah cikgu. Jadi sepatutnya sebagai rumusan pada hari ini seperti mana yang disebutkan oleh Ainatul tadi, tapi kita mulakan tadi dengan tujuan perniagaan. Jadi murid perlu tahu menjelaskan tujuan perniagaan, bagaimana kepentingan untung dalam perniagaan tersebut, seterusnya membezakan ciri-ciri yang terdapat dalam milikan tunggal dan juga perkongsian. Dengan penguasaan tajuk ini, murid-murid akan lebih bersemangat untuk mempelajari tajuk-tajuk yang berikutnya nanti. Baik. Dan mungkin cikgu bagaimana caranya nak dapatkan bahan-bahan pembelajaran kita pada hari ini cikgu? Jadi bahan-bahan pembelajaran pada hari ini murid-murid boleh dapat melalui sumberku. Okey, sumberku anda boleh dapatkan daripada KPM Perkasaku dalam sumberku cikgu ya. Ya, betul. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Hamzi Ismail, guru kanan mata pelajaran teknik dan vocational SMK Bukit Sarjana Port Dickson Negeri Sembilan dan juga semua rakan-rakan saya daripada 2 buah sekolah SMK Raja Jumaat Port Dickson dan juga SMK Bukit Sarjana Port Dickson. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.